Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita lagi dalam soalan percubaan Terengganu iaitu soalan 5A pembubaran perkongsian ya. Baiklah, ini soalan dia. Kita lihat kehendak soalan. Anda dikehendaki menyediakan akaun realisasi, akaun bank, kita dah biasa dengar dah akaun bank, akaun modal, kita biasa dengar dah akaun modal ya. Tapi akaun realisasi kita baru dengar dalam tajuk pembubaran ya. Jadi di sini cikgu akan terangkan dengan lebih terperinci apa yang dimaksudkan dengan akaun realisasi. Akaun realisasi ini adalah bersifat sementara ya. Ketiga pembubaran. Apabila berlakunya pembubaran, akaun realisasi akan wujud dan apabila pembubaran telah selesai maka akaun realisasi ini juga akan selesai. Bagaimanakah bentuk akaun realisasi? Bentuk dia macam ni, bentuk T macam biasalah nah. Dia ada debit dan dia juga ada kredit. Ya. Okey. Akaun realisasi ni cikgu boleh umpama dia sebagai sebuah gudang, sebuah rumah. Ya. Okey. Apa dia yang akan ada di sebelah debit akaun realisasi? Ya. Dia akan ada aset-aset yang hendak dijual ataupun diambil alih. Semua aset-aset yang hendak dijual ataupun hendak diambil alih dia akan masuk dalam debit akaun realisasi di sini. Jadi akaun tunai dan akaun bank tidak ada dalam akaun realisasi sebab dia tak boleh dijual ya. Dia macam seolah-olah kita nak kumpul semua aset yang hendak dijual ataupun hendak diambil alih, kita letak di sebelah debit. Ya. Okey. Yang kedua yang ada dalam akaun realisasi di sebelah debit ialah belanja-belanja yang baru ditemui yang mempunyai kaitan dengan aset seperti hutang lapuk dan juga diskaun diberi ya. Cikgu ulang sekali lagi nah, ini yang paling penting sekali selalunya ya. Semua belanja yang baru ditemui kecuali hutang lapuk dan diskaun diberi. Nah, selalunya soalan dia akan bagi ada hutang lapuk, kadang-kadang diskaun diberi. Kalau ada hutang lapuk, diskaun diberi, jangan masuk dalam akaun realisasi. Okey. Seterusnya, di sebelah kredit akaun realisasi pula dia ada apa? Okey, kita boleh andaikan sebagai pengeluaran aset sama ada dijual ataupun telah diambil alih oleh rakan kongsi ya. Pusat pengeluaran aset sama ada dijual ataupun diambil alih oleh rakan kongsi. Maksud dia aset telah keluar daripada akaun realisasi. So kita letak dia di sebelah kredit. Ataupun merupakan pusat penerimaan hasil yang baru ditemui ketika pembubaran. Ya, waktu kita nak bubarkan, kita ada hasil, penerimaan hasil yang baru wujud ya, baru orang nak bayar, maka kamu kena letak di sebelah kredit akaun realisasi juga. Boleh nah? Okey. Debit aset-aset yang hendak dijual kecuali tunai dan bank ataupun belanja-belanja yang ditemui kecuali hutang lapuk dan juga diskaun diberi ya, yang terlibat dengan aset yang berkaitan dengan aset saja. Dan di sebelah kredit pula apabila aset-aset itu diambil alih ataupun dijual ataupun kita temui hasil-hasil yang baru, maka kita letak di sebelah kredit. Baiklah, seterusnya kita lihat perkara yang akan berlaku sepanjang pembubaran ya. Dalam soalan pembubaran kita tak banyak item yang akan berlaku, dia ada 4 sahaja. Nah, dia akan pusing-pusing soalan, ada pusing-pusing, ada 4 perkara saja yang akan berlaku. Yang pertama yang berkaitan dengan aset. Maksud cikgu kalau aset ni kecuali tunai dan bank ya. Okey, yang pertama aset dijual. Bila aset dijual, apa yang akan berlaku? Dia akan ada 2 akaun yang terlibat ya. Yang pertama bank kena debit sebab aset bertambah, bank debit, dan realisasi kena kredit akaun realisasi ya. Sebab kenapa kredit realisasi? Sebab aset telah keluar daripada akaun realisasi seperti mana yang cikgu telah terangkan tadi ya. Yang kedua, aset diambil alih oleh rakan kongsi ya, rakan kongsi yang ambil alih aset tersebut. Jadi apa yang perlu didebitkan adalah modal,
kita debit modal rakan kongsi tersebut dan kamu kena kreditkan akaun realisasi. Ya. Okey. Aset ada dua keadaan, dijual atau diambil alih. Yang kedua pula liability. Liability pun sama, iaitu yang pertama liability dibayar oleh perkongsian. Ya, liability dibayar oleh perkongsian. Juga akan wujud dua akaun yang terlibat. Yang pertama, kita debit liability. Pasal apa liability kita kena debit? Sebab hutang berkurangan. Liability hutang berkurangan sebab telah dibayar. Ya. Dan kita kena kredit apa? Kredit bank. Ya, sebab bank berkurangan. Bila kita bayar, bank akan berkurangan. Maka kita kena kredit bank. Okey. Yang kedua pula, apabila liability diambil alih atau dibayar oleh rakan kongsi. Kadang-kadang rakan kongsi nak ambil alih liability tersebut ataupun kadang-kadang rakan kongsi yang nak bayar liability tersebut, hutang tersebut. Jadi, dua akaun juga yang terlibat iaitu debit liability sebab liability berkurang dan kamu kena kredit akaun modal rakan kongsi tersebut. Ya. Okey. Liability pun ada dua keadaan, aset pun ada dua keadaan. Yang ketiga pula belanja. Belanja pun ada dua keadaan. Yang pertama belanja yang dibayar oleh perkongsian. Belanja yang dibayar oleh perkongsian, apa yang perlu kamu buat? Debit akaun realisasi. Ya, debit akaun realisasi seperti mana cikgu dah terangkan tadi, apabila wujudnya belanja maka kamu kena debit realisasi dan sudah pasti akaun bank kena kredit sebab aset berkurangan. Boleh. Yang kedua pula belanja ni apabila belanja dibayar oleh rakan kongsi. Ya. Bila belanja dibayar oleh rakan kongsi ni yang nak bayar belanja. Maka perkara yang berlaku, dua akaun juga yang terlibat iaitu debit akaun realisasi dan kamu kena kredit akaun modal rakan kongsi. Ya. Kredit modal rakan kongsi sebab rakan kongsi yang bayar. Okey. Yang keempat, hasil. Hasil pun ada dua keadaan. Yang pertama, hasil yang diterima oleh perkongsian. Ya. Hasil yang diterima oleh perkongsian, maka kita akan debit bank, bank bertambah dan kita kena kredit akaun realisasi. Boleh nak? Yang kedua, hasil yang diambil oleh rakan kongsi. Rakan kongsi yang ambil alih hasil tersebut, maka kita akan debit akaun modal dan kita akan kredit akaun realisasi. Ya? Boleh tak? Jadi di sini cikgu ulang sekali lagi, perkara yang akan berlaku sepanjang pembubaran, dia ada kaitan dengan aset, liability, belanja dan hasil. Yang itu saja nak. Okey. Boleh nak? Baiklah, kita teruskan lagi. Ini soalan dia. Okey. Soalan dia, tolong baca soalan. Anda dikehendaki menyediakan akaun realisasi, akaun bank dan akaun modal. Untuk kali ini cikgu tak akan bincang dulu ataupun cikgu tak akan sediakan akaun realisasi dulu. Cikgu nak bincang tentang ni perkara-perkara ni pertama sampai yang ni nak cikgu nak terangkan yang ni. Okey. Yang pertama, premis dijual mengikut nilai buku. Manakala inventory dan perabot dijual dengan harga 30,500. Okey, apa-apa pun semua maklumat-maklumat tambahan semasa pembubaran mesti ada dua akaun yang terlibat. Okey, nombor satu, akaun apa yang terlibat? Yang pertama sekali, akaun apa? Debit akaun bank sebab bank kita jual dan kita kredit akaun realisasi sebab aset keluar daripada akaun realisasi. Ya. Yang kedua, alatan diambil alih, maka kita kena debit akaun apa? Kita debit akaun modal Kaisara sebab Kaisara dah ambil dan kita kredit realisasi. Dia keluar daripada akaun realisasi. Nah. Yang ketiga, wang dapat dikutip daripada akaun belum terima. Ya, wang sebanyak 16,000 dapat dikutip daripada akaun belum terima. Maka nak debit apa? Debit bank sebab dapat kutip duit.
debit bank bertambah nah, dan kita kena kredit akaun realisasi sebab realisasi akaun belum terima keluar daripada akaun realisasi. Okey. Akaun belum bayar dijelaskan sepenuhnya. Okey, apa yang berlaku? Okey. Akaun belum bayar debit sebab berkurangan, liability berkurangan dan kredit bank sebab aset berkurangan aset berkurangan debit. So, aset berkurangan kredit, liability berkurangan debit. Okey. Begitu juga yang seterusnya, kadar bayaran belum dijelaskan, kadar bayaran belum dibayar dijelaskan sepenuhnya. Bila kita jelaskan hutang, maka kita kena debit kadar bayaran belum bayar, itu debit liability, dan kita kena kredit bank kredit bank sebab kita bayar hutang. Bank akan berkurangan, aset berkurangan. Okey. Seterusnya, proses pembubaran melibatkan belanja 3,200. Okey, ada belanja pembubaran Jadi akaun yang terlibat ialah akaun realisasi realisasi, debit akaun realisasi, dan kamu kena kredit akaun bank perbelanjaan proses pembubaran walaupun dia tak cakap dijelaskan memang kita kena bayar, maka kita kena kredit bank. Okey. Apa maksud semua pembayaran dan penerimaan dibuat melalui bank? Apa maksud dia? Maksud dia inilah semua bank semua bank. Semua pembayaran, semua penerimaan pembayaran semua melalui bank. Itu maksud dia. Dia cuma menegaskan keadaan. Okey. Seterusnya, kita nak sediakan akaun realisasi, akaun bank dan akaun modal. Cikgu dah terang dah tadi, maklumat tambahan dah terang, akaun realisasi pun cikgu dah terang dah. Bagaimana kita nak sediakan akaun realisasi, akaun bank dan akaun modal, cikgu akan terangkan selepas ini Okey, jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum semua.